hanya merukat pada kenyang Allah, sialah. Tak ada koma dia kira. Hanya merukat pada kenyang Allah pure. Hanya merukat pada kenyang Allah. Hanya yang merukat pada kenyang apabila kita makan nasi. Hanya yang merukat pada kenyang pada kita makan nasi ni, Allah jua. Allah yang buka pada kenyang. Barang siapa nak tikah seumpama ni jawabnya, maka inilah aktikah. Maka inilah aktikah orang mukmin yang sebenar. Orang mukmin yang sebenar, yang dapat kelepasan daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Yang dapat kelepasan daripada azab Allah. Siapa yang dapat kelepasan dari azab Allah? Mukmin yang sebenar. Azab Allah di sini, azab Allah yang berkekalan. Dan yang dapat kelepasan daripada azab Allah yang berkekalan, kekal di hati selama-lamanya. Ada pun nak lepas daripada azab Allah dalam neraka Jahannam, mukmin yang beramal soleh. Ada ni. Nak lepas daripada azab Allah dalam neraka Jahannam, itu mukmin yang soleh. Mukmin yang sebenar ni dapat kelepasan daripada azab Allah yang berkekalan. Yang berkekalan. Sebab nak selamat daripada kekal neraka Allah Subhanahu wa taala, yang 6 lapis adalah iman. Imanlah yang menyelamatkan kita daripada kekal neraka Allah 6 lapis. Kemudian nak dapat kelepasan, nak dapat kelepasan daripada azab Allah dalam neraka Jahannam, beriman dan beramal soleh. Beriman dan beramal soleh. Hak kata inilah orang mukmin yang sebenar, yang dapat kelepasan daripada azab Allah yang berkekalan. Mana apa ni? Dapat kelepasan daripada kekal neraka Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya iman. Kemudian dapat kelepasan daripada azab Allah ni dengan kurniaannya, dengan fadli Allah, dengan kurniaan Allah, bukan wajib bagi Allah. Ni. Dengan kurniaannya, dengan kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hak kita baca minggu ni, kita ambil satu-satu. Tajuknya i'tiqad yang sebenar. I'tiqad yang sebenar. Yang terdahulunya i'tiqad yang terpesong. Sama ada terpesong sampai tahap kafir ijma' ulama, ataupun terpesong sampai tahap khilaf pada kafir. Kemudian barulah nak cerita i'tiqad yang sebenar. Orang yang sah i'tiqad, orang yang i'tiqad yang sahih, i'tiqad yang sahih, i'tiqad yang sah, i'tiqad yang sebenar. Yang mana di awal kitab kita ni didatangkan 4 tandaan orang yang beragama. 4 tandaan orang yang beragama di awal kitab kita terdahulu. Yang pertamanya i'tiqad, sah i'tiqad.
Sah i'tikad. I'tikad yang betul. I'tikad yang sah, i'tikad yang sebenar. Itu tanda orang beragama yang sebenar. Hak 4 perkara. Tak ada hak pertama ni, tak ada agama. Walaupun hak zahir-zahir itu, semayang, puasa, zakat, haji, ada. Tetapi kalau tak ada hak yang pertama, i'tikad yang betul, i'tikad yang sah, i'tikad yang sebenar, dia bukan orang yang beragama. Hanya merupakan dengan rupa agama, tapi bukan beragama. Hak di awal kitab kita terdahulu, di muka surat 4 kita terdahulu, didatangkan apa dia agama. Agama ni perhimpunan hukum hakam Allah yang diturunkan melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi hamba-Nya yang mukallaf, yang mana agama ni bawa kepada kebaikan dan kebajikan kita dunia dan akhirat. Jadi nak selamat dunia dan akhirat, kena turut agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian nak turut agama Allah yang merangkumi Islam, iman dan ihsan ni. Agama Allah ni lah, tu kembali kepada ilmu, untuk kita kenal agama Allah yang sebenar. Dalam kitab ni dia mari lalu dah. Tanda agama yang sebenar ada 4. Dimulai dengan pertama, i'tikad yang betul, i'tikad yang sah, i'tikad yang sebenar. Yang mana pembicaraan i'tikad ni pembicaraan yang pertama. Kita baru timbul keinsafan, kita nak belajar ilmu agama. Ilmu yang pertama, ilmu i'tikad. Kita berkewajipan bawa agama kepada keluarga kita. Apa agama? Yang pertama, pastikan i'tikad yang betul. Itu. Ni kita ni satu diri kita. Macam mana kita nak bawa keluarga kita kepada agama? Kita pun tak kenal agama yang sebenar. Kita faham agama, semayang, puasa, zakat, haji, itu je. Itu je kita faham agama. Itu sebahagian daripada agama. Itu dia panggil furu' agama. Dia panggil furu'uddin, furu' cabang. Cabang. Nak ada cabang ni, dia kena ada usuluddin, tapak agama. Tanpa ada tapak agama, nak tumbuh cabang nyekuk mana? Nak tumbuh cabang agama nyekuk mana? Kita nak tegakkan tiangnya kat mana? Kalau tak ada tapak tiang agama, kita maklum sembahyang. Besar sembahyang ni, tiang agama. Nabi terima direct daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sembahyang tiang agama. Tapi tiang pun nak buh mana tiang? Kalau tak ada usul agama, tapak agama. Ni kita sebut, kalau kata agama semayang. Agama semayang tu je kita faham agama. Itu tiang agama besar. Tapi tapak agama, jangan salah faham ni. Bukan kata semayang ni kecil, bukan. Nabi terima direct daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kewajipan semayang. Semayang ni malaikat 7 langit ni semayang ni. Hak Nabi kata minhum raki'un wa minhum sajid. Sebagian dia malaikat 7 langit ini rokok, dan sebagian lagi bersujud. Besarnya semayang ni. Tapi besar tak besar semayang? Usuluddin, tapak agama. Kita nak agama, semayang saja. Semayang tu pun kadang-kadang semayang tak belajar-belajar pun. Tu bukan belaka tu.
Sebab tu kita masjid ni, kita nak faham agama kepada ahli jemaah atau molek kuliah. Sebab ahli jemaah kita tu agama dia, kemudian agama keluarga dia. Jadi kita nak supaya ahli jemaah kita faham agama, kena susun molek. Ilmu yang pertama, ilmu i'tiqad. Buatlah program macam mana pun, meriah macam mana pun program. Kalau tak ada ilmu yang pertama, ilmu usuluddin, ilmu ba'atikah, ni sama belaka ni. Hak tukang atur tu pun hak jenis tak faham agama. Jadi macam mana ahli jemaah kita nak faham agama untuk diri dia? Ahli jemaah kita nak bawa agama untuk keluarga dia. Kalau kita orang yang diberi tanggungjawab untuk uruskan masjid sendiri pun tidak memahami agama, kita yang kita masjid ni jawatan kuasa apa semua ni bukan nak bina masjid. Masjid tersergam dah, tak ada dah apa pembinaan. Ke setakat nak jaga masjid biar bersih, itu pun tanggungjawab lah. Tanggungjawab besarnya ada nak mengimarahkan masjid, nak memenuhkan dengan kuliah agama. Kuliah agama, bukan kuliah ilmu dunia, matematik, sains, bukan gitu dah. Kuliah agama. Kita yang nak atur kuliah agama ni, kita kenal ada agama. Agama semayang. Tu agama kita. Semayang je, puasa je. Mana usuluddin, mana tapak agama, mana pembicaraan ba'atikad. Ni berat lah ke ni. Banyak perkara ni. Sampai di mahsyar banyak perkara lah. Kalau kita menerima tanggungjawab, tiba-tiba kita tak dapat menunaikan tanggungjawab untuk memakmurkan kuliah agama di masjid, dalam keadaan kita tak faham apa dia kuliah agama yang diasaskan dengan ilmu akidah, beratlah kitanya. Sebab kadang-kadang setengah tempat ni dia nak sembunyi je. Apa kuliah? Kok pandai. Dia begitu je. Kita janji nak sembunyi je, kata dia, tidak malu. Kadang-kadang maghrib senyap je masjid kita. Kadang-kadang maghrib senyap je surah kita. Malu. Sebab apa? Sebab nyata di speaker. Kalau zaman dulu tak apa, tak ada speaker. Ada kuliah ke, tak ada kuliah ke, tak ada orang tahu. Sebab dia senyap je dalam. Sekarang ni speaker belaka. Ada tak ada kuliah, orang dengar. Sekarang kata je. Setakat nak sembunyi je. Tak sungguh ni. Saya jumpa macam-macam pesen dah. Pergi minta kuliah, nak kuliah kitab apa? Kok pandai ustaz? Yelah, nak tauhid ke, nak fiqh ke, nak tasawuf. Alah, kita dah tiap gitu tu ustaz, sembunyi je. Itu jawapan. Boleh ke ahli jemaah lantik orang jahil yang seumpama ni? Jadi kita nak tahulah. Kalau tauhid ada dah, kita ambil lah fiqh pula. Kalau kata tauhid ada dah, fiqh ada dah, kita ambil tasawuf pula. Kalau tak ada tiga-tiga, biasa tak ada tiga-tiga. Kalau tak ada tiga-tiga, biasanya saya ambil kitab Hidayatus Salikin. Hidayatus Salikin kita yang kedua tu. Sebab Hidayatus Salikin ada tauhid di hadapan, ada fiqh di tengah, ada tasawuf di belakang. Dah tak ada tiga-tiga, ambil macam kitab Hidayatus Salikin. Ataupun paling-paling kurang ambil ada tauhid dengan fiqh, Hidayatus Sibyan ke, gitu lah. Kalau tak ada tiga-tiga, jadi kita tanya tu nak tengok hak mana hak ada dah, hak mana tak ada lagi. Tanyalah nak hak mana. Kok pandai, saya tak tahu. Asalkan saya ditugaskan untuk cari orang ngajar je. Yelah, cara ngajar apa? Kitab apa? Ilmu apa? Tak tahu. Kena. Tu pun nasib baik hak pegang jawatan tu ada di masjid seumur.
Ada pegang jawatan, hari Jumaat je adanya. Tu lagi berat. Dulu jangan. Kadang-kadang pengusi ni hari Jumaat je ada. Timbullah muka dia hari Jumaat. Sepatutnya pengusi hari Jumaat ni pakai lencana pengurusi masjid. Biar orang tahu. Hari Jumaat je ni tak. Ni hak dibagi pegang pergi tugas untuk memakmurkan, mengimarahkan masjid. Apa nak? Sebab kita ahli jemaah ni, kita masyarakat ni masjid lah tempat yang kita nak faham agama. Tapi nak faham agama, kalau yang diberi tugas tu sendiri tak faham agama, kucalan lah. Ada ni. Lepas tu ustaz lah pula dia kena main peranan. Ustaz lah pula kena main peranan. Bila hak pihak masjid hak mitok, hak tak tahu ke mana hala ni orang panggil. Tak tahu ke mana hala. Tak tahu kepala ekor panggil. Tahu tak? Tak tahu kepala ekor. Tahu kena kepala. Kepala sebelah mana, ekor sebelah mana tak tahu. Kalau kita kata agama, kepalanya hak mana? Ekornya hak mana? Tak tahu. Jadi lepas tu ustaz lah pula kena berperanan besar. Ustaz lagi berat. Nak banding orang pegang masjid dengan ustaz lagi berat. Lepas tu dan kita Sirrus Salikin, adab guru ada 17. Adab murid ada 7 je. Adab guru ada 17. Adab murid ada 7. Tapi kena baca adab murid lah. Adab guru tak payah baca. Sebab adab murid 7 ni bagi ramai-ramai. Ambil sikit seorang. Hak mana hak 7 dia kita belum lagi melengkapkan adab. Kalau baca adab guru hak 17, kena atas kepala seorang tu je, kesian kawan tu. Jadi adab guru tak payah baca, buat senyap je. Sebab apa? Sebab kena atas seorang. Banyak 17. Lepas tu kena atas seorang pula. Sebab tu cerita murid kena beradab. Murid kena beradab 7 je. Dan guru macam mana? Adab guru. Panjang cerita bab adab guru ni. Hak berkaitan dengan kepentingan ilmu, kedudukan ilmu ni, guru yang paling besar. Dia punya adab. Tanggungjawab dia besar. Dia nak mengajar, dia kena tanya di tempat tu macam mana. Tauhid macam mana? Pekoh bab ibadah semayang dah pedah macam mana? Tasawuf fardhu ain macam mana? Ini adab guru. Tapi kalau diangkat sebagai guru yang sendiri pun tak kenal agama, payahlah. Payah kadang-kadang. Pihak masjid okey dah, pihak masjid okey dah. Kami nak minta supaya ngajar sifat 20. Sebab hak ngajar di masjid kami sifat 20 ni, dia uzur dah tak boleh mengajar. Minta maaf, saya dah pandai nak ajar sifat 20. Lepas tu nak ajar apa? Saya ceramah gitu je lah. Ambil satu ayat, ambil satu hadis, saya ceramah. Ni guru ke seumpama ni? Pihak masjid comel dah. Minta ilmu yang pertama, ilmu tauhid. Tak boleh. Lepas tu ajar bab semayang lah. Minta maaf, saya tak pemahami mana bab semayang. Ada orang jawab seumpama tu. Ada orang jawab seumpama tu. Siapa peringkat pernah timbul cadangan, ustaz, kita buat satu program sama-sama ustaz lah kita kata ni, untuk kemah bab semayang. Saya ni lama dah ada cara bab semayang, tak apa nak erti dah nak ngajar bab semayang sekarang ni. Ustaz yang cakap gini diminta supaya kita buat untuk ustaz program bab semayang. Sebab saya lama dah ada cara bab semayang, jadi dah apa pandai dah erti dah nak ajar bab semayang. Boleh dah sama ni tiap-tiap malam mengajar ceramah. Tu je. Apa ceramahnya? Mereka yang fasik, mereka yang zalim, mereka yang membelakangkan agama,
Mereka-mereka yang tolak agama, mereka-mereka yang tambuh agama, dia kena ada agama sebenarnya. Kalau bab semayang pun lama dah ada cara dah erti, dah kena agama ke dak? Tu bab semayang, akidah kena ada agama, usuluddin macam mana. Ini akhir zaman. Orang mengajar besar, dia kena pulak. Nak ajar apa? Jangan pergi semata-mata pekoh. Tauhid mana? Ada jenis pesan pula pergi tasawuf. Tauhid pekoh buh mana? Tasawuf pula bukan ngajar tasawuf syariah, tasawuf maqam tinggi-tinggi je. Oh ni khoyar belaka ni. Ni khoyar belaka ni. Lepas tu kena nak ngaji, kena pilih molek. Kita ngaji pondok, tunggu tekan tauhid pekoh tasawuf. Pondok ni bukan ngaji fardu ain tauhid pekoh tasawuf, belah-belah ilmu ngaji pondok. Sehari-hari belah-belah kitab daripada lepas subuh sampai tengah malam. Ada ni. Bukan ngaji fardu ain, tapi walaupun tu ngajar luah, tu sebut semua fardu ain. Sebab tu kalau orang ngaji pondok balik kampung, dia akan utamakan fardu ain tauhid fiqh tasawuf, sebab dia sudah diterapkan seumpama tu pondok. Diterap dah seumpama tu. Sebab itulah tu guru ni kalau hak ngaji pondok, aling macam mana pun tu guru ni, aling macam mana pun, bila dijemput masuk kampung, dia ajar kita kecil gini je. Hak dalam pondok ni kita Arab belaka dia ajar. Tapi kalau dijemput masuk kampung, dia ambil kita kecil-kecil je. Dia ambil kita kecil-kecil je. Kodoh-kodoh je. Orang alim besar tu, sebab pondok dia materak dia gitu dah. Fardu ain. Walaupun tu ngaji puluh-puluh tahun, ilmu fardu kifayah dia ajar dalam pondok dia. Tubik je kampung, ajar macam ustaz biasa je dia ngajar. Kita kecil-kecil je. Sebab apa? Sebab dia terak gitu dah. Pada ain tauhid, fiqh tasawuf. Tapi kalau kita yang dipanggil guru, tapi mana tauhid kita nak ajar, mana fiqh fardu ain tak apa dah. Tak pandai hak lain pun. Tasawuf fardu ainnya mana? Jadi kalau kira orang ngajar dengan orang masjid, berat orang ngajar lagi. Berat orang ngajar lagi daripada orang masjid. Tapi sama-sama ada tanggungjawab. Sama-sama ada tanggungjawab besar belaka tu. Kemudian hak masjid, hak ustaz. Kita pendengar pula ni. Kita ada tanggungjawab atas diri kita sendiri. Untuk memastikan kita ni melekatkan bahagian agama. Dimulai dengan i'tiqad yang betul, i'tiqad yang sebenar. Kita sendiri. Lepas tu kita nak bawa agama ni kepada keluarga kita. Gitu lah. Di masjid kita tak ada tu, kita kena carilah mana-mana pun. Memang banyak masjid yang pesing meriah. Orang ramai. Tapi kita tauhid satu pun tak ada. Saya kadang-kadang pergi ngajar bukan tempat baru. Saya pergi ngajar tempat yang sudah makmur, tempat yang sudah meriah. Ada ni, tempat yang sudah aktif. Tapi tauhid baru nak erti. Pergi pada bab ibadat, taharah semayang, banyak lagi tak erti. Pergi pada tasawuf fardu ain pun tak lepas. Lepas tu lama kini mana? Dia kata ni akhir zaman. Kita kena letak molek kita ni. Kita, keluarga kita. Akhirnya kita tak kena agama, kita bawa keluarga kita pun tak kena agama. Orang faham agama ni semayang, lepas tu berjemaah 5 waktu. Itu je lah. Semayang, lepas tu berjemaah 5 waktu. Habis satu keluarga berjemaah 5 waktu, bagus. Tapi mana hak i'tiqad yang betul, i'tiqad yang sebenar, i'tiqad yang sahnya duk mana? Kita ngapal rukuk imam hak 6 perkara tu, ngapal budak-budak tu. Itu ngapal budak-budak. Jadi hak i'tiqad yang sebenar kita balik kepada di awal kitab kita, tanda agama. 4 perkara. Yang pertamanya i'tiqad yang betul, i'tiqad yang sahih, i'tiqad yang sebenar,
i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. I'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Kita sekarang ni sampai peringkat sebut fardu ain pun jadi fobia. Tu pelik ya? Fardu ain macam fardu ain saja. Siapa kata fardu ain saja? Siapa kata fardu ain saja? Apa kenapa jadi fobia? Ada masalah. Fobia. Yang fobia tu pula orang agama lah juga. Cuma kadang-kadang fardu ain saja. Yelah, saya pandai ajar asas-asas je. Awak alim kan ngajar apa tu? Ngajarlah banyak-banyak sebab anak murid awak tu fardu ain baris belah kedah. Jawab gitu je lah. Dia kata nganying pula dah. Jawab ke mana lagi? Kita kata kita pandai ajar hak tu, tak ajar hak tu jelah. Orang ngaji pula nak hak tu, kita bagi hak tu. Jadi memang alim pandang pun tu ngajar tinggi-tinggi. Hak tukang ngaji pula jadi alim belah kedah fardu ain. Okey jelah, tak ada apa. Tapi kalau kita ajar ilmu fardu kifayah, fardu ain kita hampakan, kita tidak beradab. Dan orang yang belajar dalam keadaan mengekali jahil fardu ain, kekal dan kena dosa besar walaupun dapat duduk majlis ilmu sekalipun. Tapi kenapa orang belajar jadi kekal jahil fardu ain? Sebab orang mengajar tidak wihak asah mula-mula. Lepas tu macam mana? Macam mana tak macam mana? Kita sama-sama akan berhadapan di mahsyar. Itu je. Yelah kita duduk mengajar ni orang royak. Ni hak ngaji semua duduk situ tu dia meninggal. Biasa lah. Hak dang tu dang hak dang pun gitulah ramai. Tapi mari di hati macam manalah kita ajar ke dia. Betul dok dia mati dalam belajar. Bab mati dalam belajar ni mati syahid. Mati dalam belajar hak mana ni? Hak asah lah. Kalau asah dia beres dah, dia belajar fardu kifayah. Mati dalam belajar juga. Ada ni. Hak mula-mula belajar fardu ain. Mati dalam belajar. Fardu ain dia beres dah, dia ngaji fardu kifayah. Dia mati dalam belajar. Tapi kalau rupanya mati dalam belajar, tapi bukan belajar fardu ain, belajar fardu kifayah, dia fardu ain tak belajar, dia mati dalam keadaan mengekali dosa besar. Tak ada. Orang belajar tu, kalau dia dalam belajar ilmu fardu kifayah tetapi dia masih lagi mengekali jahil fardu ain, dia bukan mati dalam belajar mati syahid, dia mati dalam mengekali dosa besar kerana jahil fardu ain. Itu cerita mati dalam kerana dosa besar jahil fardu ain. Macam mana kalau i'tiqad dia tak betul pula? Ada benda. Jadi bila sebut kata mati, mari dah hati Allah kena kedah susung. Betul-betul tak mati dalam belajar, hak fardu ain sekurang-kurangnya. Tu orang mengajar kena duk mikir gitu. Tambah orang ngaji-ngaji pula. Orang-orang hak tua-tua, hak muda-muda lah. Hak tua. Dia nak biar mati dalam belajar kewajipan kepada kita. Kalau fardu ain tak beres, kewajipan kita fardu ain. Fardu kifayah nantilah. Sebab tu dalam kitab-kitab pun tekan keutamaan fardu ain sebab masa kita terhad. Kita belajar pula, belajar tak banyak kali. Duk pondok tak apa. Kita serentakkan fardu ain dengan fardu kifayah pondok tak apa. Sebab apa? Belah kitab sehari semalam. Tak apalah. Serentak dua-dua. Tapi kalau kita hanya belajar sekali sehari, fardu ain tauhid, fardu ain fiqh, fardu ain tasawuf tiga-tiga tak beres, sekali sehari tu pun tak pernah lulus. Kalau ambil fardu ain saja. Ada ni. Kalau kita macam duk pondok tak apa, sekali fardu ain fardu kifayah. Bila sebut je mati duk mikir. Kena susun kedah. Kita ajar tu fardu ain kedah. Ada ni. Sebab apa? Sebab kita sama-sama ni mahsyar belaka ni. Orang mengajar, orang belajar, sama-sama mahsyar. Akan dipertanggungjawabkan. Masing-masing ada tanggungjawab. Besar tanggungjawab, terutama sekali orang yang mengajar. Ya, pastikan hak ni hak mula-mula sekali ni. I'tiqad yang sebenar.
Sah i'tiqad. I'tiqad yang betul, tanda orang beragama yang pertama di awal kitab Pati Paridah. Mana i'tiqad yang sebenar? Barang siapa i'tiqad bahawa segala sebab kita panggil sebab musabbab. Tak? Sebab, lepas tu musabbab. Sebab musabbab. Sebab umpama makan nasi, musabbab kenyang. Sebab makan nasi, musabbab jadi kenyang. Tu sebab musabbab. Sebab musabbab ni bukan bahasa Melayu. Kan ada tulisan Rumi sebab, lepas tu musabbab. Bahasa Melayu. Ada tak bahasa buku sebab kemudian musabbab? Ada bahasa buku? Ada? Sebab, lepas tu musabbab. Jangan duk capu gitu, cakap Terengganu, cakap Terengganu, pergi letak bahasa buku, suka dia orang kan gitu ni. Sebab, kemudian musabbab. Ya ke tak orang kita ni? Masa periksa sekolah dulu bahasa Malaysia tak lulus ke? Sebab makan nasi, musabbabnya kenyang. Musabbibul asbab Allah Ta'ala. Ada ni. Betul dah sebab musabbab tu. Tapi sebab makan nasi, musabbabnya jadi kenyang. Bahawa je segala sebab. Mana umpama contohnya makan nasi. Makan nasi dia Bu Hamzah tu dah. Di nasi ke nasi? N-A-S-I-K, nasi. Nasi je tau. N-A-S-I, nasi. Sebut nasi tak kenyang. Nasi boleh jadi kenyang. Tak jadi. Makan nasi. Tak cukup ayat. Ini comel ni, Hamzah. Umpama makan nasi dan tajam pisau dan panas api. Tak habis gini. Dan i'tiqad ia barang siapa bahawasanya illah dan tabi'ah. Illah ni turuk, tupang. Illah turuk, tupang. Bergerak tangan, bergerak cicing yang tersarung di jari. Dan tabi'ah. Tabi'ah ni secara sendiri-sendiri dengan zat, dengan diri tu. Dan kuah ni kepanasan yang Tuhan bubuh di api. Kuah ni juga ketajaman yang Tuhan letak di pisau. Kuah juga kudrah yang Tuhan letak di hamba, yang dijadikan Allah padanya pada segala sebab. Yang Allah tak, yang dijadikan Allah padanya pada segala sebab. Kesemuanya tidak boleh bekas. Nasi tak boleh bekas, pisau tak boleh bekas, panah api tak boleh bekas, illah tak boleh bekas. Bergeraknya cincin, ketika tangan bergerak cincin, bukan tangan yang boleh bekas, Allah yang menggerakkan. Tabi'ah semula jadi tak boleh bekas. Kenyang makan nasi, putuh kerak dengan pisau, ni hangus bakar dengan api, semuanya perbuatan Allah. Kuah memanglah di nasi itu Tuhan letak kuah, keupayaan di nasi. Tuhan letak kuah, ketajaman di pisau. Tuhan letak kuah, kepanasan di api. Tapi kesemuanya tidak boleh bekas. Dan boleh menyalahi. Ini satu-satu nak kena faham. Dan boleh menyalahi. Apa makna menyalahi? Seperti
didapatkan sebab umpama makan nasi, dan tidak didapatkan musabab iaitu kenyang. Hanya yang bekah pada kenyang tu Allah jua. Hanya yang bekah pada kenyang, hanya yang bekah pada kenyang. Bila kita makan nasi, yang bekah pada kenyang ni Allah jua. Allah yang kenyang. Pada zahirnya kita makan nasi maka jadi kenyang. Allah yang bekah pada kenyang tu, bukan nasi yang mengenyangkan. Tetapi boleh menyalahi. Boleh menyalahi ni berbeza dengan hak kita baca minggu lepas. Hak kita baca minggu lepas, barang siapa i'tiqad, Allah jua yang bekah. Tetapi pada akal berlazim-laziman antara sebab yang umpama api dan umpama menyertainya, umpama kain, dan tidak boleh menyalahi. Hak tu beza dia. Hak terdahulunya Allah jua bekah. Tetapi apabila apabila kain tu bersentuh dengan api, pasti hangus, tidak mungkin menyalahi. Tidak mungkin menyalahi adah. Hak minggu lepas. Hak minggu lepas ni orang panggil orang yang jahil hukum adah. Hak ni boleh menyalahi. Boleh menyalahi. Menyalahi ni apa? Berlaku perkara yang menyalahi adat. Perkara yang menyalahi kebiasaan. Perkara yang menyalahi hak sokmo-sokmo dah. Boleh. Faham tak ni? Mana? Makan tiba-tiba tak kenyang. Misal kita ni comel. Pas sepinggang tambah. Tuangnya duk nganga semacam lapar. Perut kepes semacam. Tinggal kulit, tinggal tulang. Orang kata benda lain makan. Cuba tengok molek. Dia makan tu, dia nganga, dia kunyak, dia telan. Dia kata mana? Dia kata benda lain makan. Nampak benda lain makan. Tak kenyang-kenyang. Kita pun kata luar biasa sungguhlah. Pelik sungguhlah. Ni kena berubat ni, pelik ni, nyakit pelik. Apa pelik? Menyalahi adah, pelik lah. Makan kenyang. Makan kenyang. Pelik sungguh hari ni. Makan kenyang. Pelik apa? Bagi pelik gitu. Tak pelik lah. Hak tu hak adah. Hak berlaku sama-sama. Pelik sungguh hari ni. Tak teringat. Tak makan laginya. Tapi dah lapar. Pelik sebab biasanya kalau tak makan lagi masa tu, pukul tu, memang tak boleh dah. Pedih perut dah, sakit perut dah. Tapi satu hari tu tak makan, tapi tak rasa apa. Kita apa tu? Pelik. Tak rasa lapar. Tak rasa lapar. Kenyang tu tidaklah, tapi tak rasa lapar. Panggil apa tu? Menyalahi adah tu. Pelik kita panggil. Mana apa ni? Boleh menyalahi. Kalau kata tak mungkin menyalahi, mesti apabila makan wajib kenyang, tak mungkin menyalahi. Orang ni tak reti hukum adah. Itu sajalah, bukan akidah salah. Tak reti hukum adah. Cuma dalam kitab Pati Paridah ni terdahulu bicara hanya didatangkan hukum syarak dan didatangkan hukum akal. Didatangkan hukum syarak dan didatangkan hukum akal. Hak di muka surat 7 terdahulu. Surat 7 terdahulu didatangkan hukum akal 3, wajib, mustahil, harum. Kemudian hukum syarak dia hanya datangkan hukum syarak hak wajib je. Hukum syarak ada 5. Wajib, sunat, harum, haram, makruh. Ada 5.
Tetapi dalam kitab kita ni hanya datangkan wajib dua makna. Pertama wajib pada syarak. Wajib pada syarak. Yang kedua wajib pada akal. Jadi hak syarak arisa je. Hak wajib syarak je. Dia hak agak detail berkaitan dengan tiga hukum ni, hukum syarak, hukum akal, hukum adah, dan kita Al-Misbahul Munir. Dan kita Al-Misbahul Munir, hukum syarak kelima-lima didatangkan. Wajib, sunat, haram, makruh. Wajib akal 3, wajib, mustahil, haram. Hukum adah ada 3, wajib, mustahil, haram. Dan kita Al-Misbahul Munir. Dia penting juga hukum adah tu. Wajib adah, mustahil adah, harus adah. Dan kita Al-Misbahul Munir, hak wajib adah ni makan banyak wajib kenyang. Tak makan mustahil kenyang. Makan sedikit harus kenyang. Dia kata. Makan banyak wajib kenyang. Wajib apa tu? Tu wajib adah. Hukum adah. Dia hukum ni keputusan, tu hukum. Ketetapan. Hukum tu bahasa Arab asalnya. Hukum syarak ketetapan Allah. Ni wajib, ni sunnah, ni ni haram, ni makruh, tu ketetapan Allah dan Rasul. Itu hukum syarak. Hukum akal ni keputusan fikiran kita. Kita fikir Tuhan hak wak langit bumi ni mestilah ada sifat kuasa. Tu. Akal tak terima Tuhan yang wak langit bumi ni bersifat dengan sifat lemah. Tu ni akal. Apabila akal tak terima, dia panggil mustahil pada akal. Adapun hukum adah, keputusan yang berdasarkan kepada kebiasaan. Adah ni kebiasaan. Kalau kita cakap sebut sokmo, itu adah. Jadi hukum adah ni hukum berdasarkan kepada kebiasaan. Kebiasaan kalau makan banyak, makan kita panggil tambah sepinggang lagi, kebiasaannya memang kenyang sokmo. Maka berdasar kepada kebiasaan tadi, makan banyak wajib kenyang. Wajib ni bahasa Arab lagi. Kalau bahasa Melayu, makan banyak mesti kenyang. Tak mungkin tak kenyang. Mesti kenyang ni wajib adah. Makan banyak tak mungkin tak kenyang, tu mustahil adah. Dan makan banyak tak mungkin tak kenyang, itu mustahil adah. Sebab apa? Kebiasaan makan banyak mesti kenyang. Makan separuh je. Nak jaga kesihatan, makan separuh. Kadang-kadang cukup, kadang-kadang pergi minta semula tambah. Pada ni dipanggil harus ada. Jadi kalau makan banyak wajib kenyang, mesti kenyang, jangan duk takutlah pula. Bapalah boleh cakap ke gitu ustaz? Makan banyak wajib kenyang, makan banyak mesti kenyang. Kan kenyang Tuhan buat, itu hukum syarak. Ni kita sebut hukum adah. Biar agak beza gitu Bila kita kata makan banyak wajib kenyang, makan banyak mesti kenyang, tak mungkin tak kenyang, kita bukan cakap hukum syarak, kita cakap hukum adah. Ni kata kena ngaji molek. Al-Misbahul Munir kitab tauhid lah. Cuma lah kitab Fatih Peridah tak ada hukum adah. Kalau tengah ngaji kitab tauhid yang lain, memang dia akan datangkan 3. Hukum syarak, hukum akal, dan hukum adah. Cuma dalam Fatih Peridah kita tak ada hukum adah. Wajib kenyang, mesti kenyang. Hukum syarak, hukum syarak qada qadar lah hukum syarak. Tu hukum syarak. Hak cakap sana hukum adah, tak ada salah-salahnya. Hukum akal, hukum akal. Makan banyak. Dari segi hukum akal, wajib, mustahil, harus.
Hukum akal, hukum akal. Ha? Hukum akal. Kita nilai cara hukum akal. Sesudah nilai hukum adah. Hukum adah kita nilai dah saat ni. Makan banyak wajib kenyang. Hukum syarak qada lah, hukum syarak pegangan. Hukum akal. Ni kita fikir hukum akal. Akal boleh terima tak orang makan banyak tak kenyang? Akal boleh terima tak orang tak makan tiba-tiba kenyang? Akal boleh terima tak? Boleh terima. Harus pada akal. Hak tiga-tiga ni, makan banyak wajib kenyang. Tak makan mustahil kenyang. Makan sikit harus kenyang. Tiga-tiga ni kalau kita adu dengan hukum akal, harus berlaku tiga-tiga ni. Harus berlaku. Harus akal. Makan banyak, kenyang. Harus akal boleh terima. Tak kenyang, akal boleh terima. Tak makan, mustahil kenyang. Tak makan, pasti tak akan kenyang. Harus, akal boleh terima. Tak makan, tak kenyang, tak makan, tiba-tiba rasa kenyang. Akal boleh terima. Makan sikit, jadi kenyang ke, jadi tak kenyang ke, cukup ke, tak cukup ke, akal boleh terima belaka. Ada. Tapi hukum syarak, tiga-tiga hukum adah ni, balik pada hukum syarak, qada qada Tuhan belaka. Makan banyak jadi kenyang, qada qada. Tak makan jadi lapar. Lapar tu qada qada tu. Makan sikit satu hari kenyang, satu hari tak cukup. Ketika kenyang tu pun qada qada. Ketika tak cukup pun qada qada. Tu hukum syarak. Ada ni. Tetapi jangan lupa, hukum adah takrif dia dan mungkin menyalahi. Itu takrif hukum adah. Hukum adah ni benda yang berlaku berulang-ulang. Berlaku berulang-ulang tetapi mungkin menyalahi. Mungkin menyalahi. Satu lagi, wa adamu taksirihima albattata. Tak bekah sama sekali. Itu takrif hukum adah. Ma'asi hati takhalluf. Hukum adah, benda yang berlaku berulang-ulang, ma'asi hati takhalluf, serta boleh menyalahi. Wa adami taksirihima albattata. Tak bekah sama sekali. Tu takrif hukum adah. Pengenalan hukum adah. Hak kata wajib, mustahil, harus adah ni bahagian dia. Bahagian hukum adah. Pengenalan takrif hukum adah, perkara yang berlaku berulang-ulang. Sama ada berulang-ulang ada, sama ada berulang-ulang tiada. Berulang-ulang ada, makan kenyang. Berulang-ulang tiada, tak makan tak kenyang. Tak makan maka tak kenyang. Ni panggil berulang-ulang. Tetapi ma'asi hati takhalluf, serta sah menyalahi. Dan wa adamu taksiri ma'al battata. Tak bekah sama sekali. Itu takrif hukum adah. Mana apa? Boleh menyalahi. Hak menyalahi itu dia panggil perkara yang menyalahi adah. Contohnya mukjizat. Contohnya karamah. Menyalahi adah belaka tu. Contohnya ma'unah. Menyalahi adah. Contohnya irhas. Menyalahi adah. Istidraj. Menyalahi adah. Sihir, su'uzah, menyalahi adah. Ihanah, menyalahi adah. Dia ada 8 nama perkara yang menyalahi adah. Dia ada 8 nama. 4 yang sebenar, 4 yang hak sesat. Ada ni. Kita menyalahi adah, karamah lalu dah. Tak semestinya. Ada karamah, ada istidraj. Tengah jihad bab kain menyalahi adah. Manapun perkara menyalahi adah ni, perkara yang berlaku sebalik. Contoh, hak mukjizat. Bakar tak hangus Nabi Ibrahim AS. Menyalahi adah tu. Sembelih Nabi Ismail tak lu. Menyalahi adah. Terbelah laut. Waktu pelik tu. Menyalahi adah. Keluar air ikut jari. Pelik menyalahi adah. Batu bersuara menyalahi adah. Pada ni. Sebab tu kata perkara adah boleh menyalahi. Jadi kita baca mengelupahnya, tak boleh menyalahi. Awak panggil apa? Jahil hukum adah. Pegangan tak salah sebab dia berpegang Allah jiwa berkah. Tapi tak mungkin menyalahi, itu panggil tak erti hukum adah. Di sini
Dan boleh menyalahi. Boleh menyalahi, boleh berlaku sebaliknya. Makan tiba-tiba tak kenyang. Ini irih kerak tiba-tiba tak putus. Api tiba-tiba tak anguh. Contohnya, itu menyalahi adat. Seperti didapatkan sebab umpama makan nasi dan tidak dapatkan musabab, iaitu kenyang. Kemudian makan nasi ke, tajam pisau ke, panah api ke, ilah ke, tabiah ke, kuah ke, hanya yang bekas pada kenyang. Hanya ni ada sama tadi. Hanya yang bekas pada kenyang, Allah jua. Allah jua yang bekas. Ada cerita pada kenyang. Sama juga pada putus, Allah jua yang bekas. Pada hangus, Allah jua yang bekas. Allah yang menggerakkan tangan, bergeraklah cincin di jari. Allah jua yang menggerakkan cincin di jari. Ada ni. Kemudian hak tabiat semula jadi, hak tadilah, nasi ke, pisau ke, api ke, Allah jua yang mengenyangkan, memutuskan, menghanguskan. Kuah memang Allah letak tajam di pisau, Allah letak panas di api, Allah letak tenaga di kita. Tetapi yang memutuskan, yang memanaskan, yang menggerak diamkan kita, Allah jua yang berkah. Tu. Tapi betul lah, di pisau tu tajam tu makhluk Allah, Allah bubuh. Memanglah di api tu panas tu Allah bubuh. Ni di kita ni ada tenaga, Allah bubuh. Zahirnya mari daripada makan nasi, tu zahir je. Tu dipanggil sebab. Kemudian kenyang, Allah yang buat. Bertenaga, Allah yang buat. Ada orang makan nasi kenyang, sedawa, tiba-tiba nak lap mulut pun orang buat. Faham tak ni? Dia makan kenyang, sedawa, lepas tu lap mulut dia siapa buat? Orang yang buat. Sebab apa? Sebab tak ada tenaga. Dah kan makan nasi kenyang ada tenaga. Kalau Allah buat tenaga, adalah tenaga. Allah tak buat dah tu. Tapi Allah buat dia kenyang. Allah buat dia kenyang je. Ada ni. Tapi Allah jadi tak tenaga di dia. Allah tak jadikan tenaga, terlantarlah dianya. Makan apa benda makan hulu, dia makan belaka. Sedawa sama-sama, nak makan sama-sama. Tapi kalaulah nasi tu yang menghasilkan tenaga, semua orang yang makan nasi bertenaga lah. Jadi yang kita duduk sihat lepas makan nasi bertenaga. Tenaga tu Allah yang buat, bukan nasi yang buat. Maknanya bukan kata kenyang Allah yang buat, bertenaga pun Allah yang buat. Orang ni makan nasi kenyang, Allah buat jadi kenyang. Tapi bertenaga Allah tak buat ke dia. Kita bukan sebut kenyang atau dan bertenaga saja Allah buat. Diri makan nasi dia pun perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Pandai ni. Memberi bekah pada mengunyak tu. Gerak mulut, gerak gigi tu Allah yang buat. Jadi hancur makanan Allah yang beri bekah, bukan gigi yang menghancurkan makanan. Segala-galanya Allah yang beri bekah. Situ je. Jangan pula mengenyangkan Allah buat, menjadikan bertenaga Allah buat, menghancurkan makanan gigi yang buat. Tak jadi Allah jua yang beri bekah. Allah jua beri bekah ni. Lepas tu kalau orang suat tu gerak orang suat, Allah jua yang beri bekah. Tu je. Mana gerak tangan orang suat tu Allah yang gerakkan, Allah yang diamkan. Allah jua beri bekah. Sebesar zarah pun tidak ada yang berlaku, malaikat Allah jua yang beri bekah. Bagaimana? Dia susah ni bukan susah nak faham. Susah kerana dia berlawan dengan akalan sesak. Ini apabila tidak diberi ilmu agama yang sebenar. Hak saya sebut tadi, tanda agama yang sebenar, i'tikad yang betul, i'tikad yang sahih,
i'tikad yang sebenar. Hak inilah ilmu yang pertama-tama yang wajib mak ayah ajar pada anak bukan sebelum balik ni. Anak boleh faham ilmu, hak ni hak mula-mula kena ajar. Bukan ajar semayang, bukan ajar ngaji Quran, ajar i'tikad yang sebenar. Ada ni. Sebab apa? Sebab zahirnya macam mana? Zahir makan nasi kenyang jadi sihat. Itu zahirnya. Bila sihat kita pun bangun duduk. Zahirnya mari mana? Makhluk belaka. Zahirnya. Pisah, jangan duduk main, luka. Putuh. Api yang duduk main, panah, hangus. Kan zahir makhluk belaka kan? Kalau kita tak tanam i'tikad Allah jua yang berbekas, macam mana anak kita nak berpegang? Kenyang, bertenaga, gerak diam Allah buat. Luka, putuh Allah buat. Panah, hangus Allah buat. Macam mana anak kita nak berpegang dengan akidah yang sebenar? Kalau kita tak tanamkan dengan akidah yang sebenar sebelum, apabila anak tu memahami ilmu, boleh menerima ilmu. Ada ni. Ni kalau kita sebagai ibu bapa yang tidak tahu agama, akhirnya melahirkan generasi yang tak erti agama. Agama hanya semayang, berjemaah saja agama. Ada ni bukan belaka ni. Ada ni. Hak zahirnya memang asbab belaka. Qada qadar ni khaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman dengan perkara yang ghaib. Ke ghaib. Allah ghaib, malaikat ghaib, akhirah ghaib, qada qadar pun ghaib. Qada qadar pun ghaib. Jadi macam mana nak berpegang akidah yang ghaib jikalau tidak ditanamkan dengan akidah yang sebenar? Akhirnya berpegang sebagaimana zahir. Kenyang, nasi yang buat. Bertenaga, nasi yang buat. Bila bertenaga gerak diam, kita yang buat sendiri. Bila putuh, pisah yang bekas, pegangan ni. Bila hangus, api yang bekas. Ada benda. Nak balik kepada i'tikad yang sebenar, Allah je bekas. Payahlah nak terima. Bukan payah nak faham. Payah nak terima. Ambil pengajaran molek. Saya jumpa ramai sangat-sangat lah peseng, tak boleh terima. Habis satu kitab, masuk kitab kedua, barulah boleh terima. Payah. Sebab apa? Apa? Payah. Dia mula-mula dia kata payah. Kemudian boleh mengaku sebenarnya bukan payah Ustaz. Payah nak terima. Bukan payah nak faham. Bodoh benar, tak faham. Semua yang berlaku Allah buat. Tak faham perkataan tu. Semua yang berlaku Allah buat. Bukan tak faham, tak boleh nak terima. Sebab apa? Ni akidah yang sesat, asbab yang bekas. Habis cerita, tak ada. Semayang, puasa ke semua, tak ada benda. Ini orang panggil apa ni? Tertipu atas rupa agama. Sebab apa? Sebab tak ada usul agama, tak ada i'tikad, landasan agama, asas agama tak ada. Lepas tu nak pula jaga akidah kita ahli sunnah. Kita hamba ada pilihan, kita hamba ada perbuatan. Tapi pilihan dan perbuatan pun hak Tuhan juga. Hak tu nak kena jaga pula tu. Takut terundur jadi Jabariyah, takut terlajak jadi Qadariyah. Ni kena hati-hati ni. Saya sebut semua-semua hak ni terkadang daripada orang aliran agama yang bawa jalanan Qadariyah. Siap tulis buku lagi. Doktor bidang agama tulis buku. Tajuknya Qada dan Qadar. Tajuk buku Qada dan Qadar. Di dalam tu ada tajuk kecil. Kudrah Allah, kudrah manusia. Kudrah Allah tu sifat yang qadim, yang ada di zat Allah. Hak sifat yang ketujuh kita dengan sifat 20. Kudrah hamba, kudrah manusia. Hak Tuhan letak kudrah di kita ni. Kudrah kita yang bekas, itu terang-terang Qadariyah. Tapi buku tu tersebar. Ditulis oleh doktor bidang agama, tapi bukan bidang usuluddin. Ada ni.
Kita kata kena amati molek untuk diri kita, tak ada masalah untuk diri kita, untuk anak cucu kita tu. Tanam molek. Beriman dengan perkara yang gaib. Segala-gala qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Qada ketentuan azali. Ni sampai masa berlaku ni. Sampai masa berlaku. Semua yang berlaku qadar perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Makhluk asbab tak bekah sama sekali. Hanya Allah jua yang memberi bekah keesaan pada perbuatan, mentauhidkan Allah pada perbuatan, tidak mensyirikkan Allah pada perbuatan. Jadi segala asbab tidak memberi bekah sama sekali, boleh menyalahi hanya Allah jua yang memberi bekah. Maka inilah i'tikad seumpama ni orang mukmin yang sebenar. Ni orang mukmin yang sebenar. Muslim tu kita warisi daripada mak ayah kita. Hak Muslim, orang Islam tu, hak tulis dalam IC tu, ada tak dalam IC Islam? Ada tak? Tak perasan pula. Islam tu, hak tu kita warisi. Tapi mukmin ke tak? Ni cerita bab iman. Cuma dia gini, kita dahulu di pembicaraan Islam, iman dan ihsan. Islam lain, iman lain, ihsan lain. Orang Islam tidak semestinya beriman. Orang beriman tidak semestinya Islam. Orang Islam yang tidak beriman itu jelas nyata orang munafik, menzahirkan Islam bersama dengan Nabi SAW, tetapi menyembunyikan kekufuran. Kita panggil Islam hukum dunia, kafir hukum akhirah. Islam di sisi kita, kafir di sisi Allah, atau orang munafik. Sebab iman hubungan masing-masing dengan Allah, Islam hubungan sesama kita. Pada ni hak zahir, hukum zahir. Iman ini hubungan hati masing-masing dengan Allah. Perkiraan di hari akhirat adalah iman. Lepas kadang-kadang Islam habuang dunia, iman habuang akhirat. Pada ni Islam habuang dunia, dapat faedah dunia. Orang Islam boleh berkahwin sama orang Islam, mati pusaka mempusakai, nyawanya selamat, hartanya selamat, matinya dimuliakan sebab dia orang Islam. Itu habuang dunia. Tapi habuang akhirah iman. Kalau iman tidak ada, akhirah dia tidak ada sebarang habuang. Pada ni, walaupun atas dunia tu Islam zahir comel sangat-sangat, tapi iman tidak ada habuang akhirah. Islam tidak semestinya beriman, orang beriman tidak semestinya Islam. Ini jarang-jarang berlaku. Sebab nak sah iman tidak bergantung kepada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu untuk sah sebagai zahir orang Islam. Untuk sah iman tidak bergantung pada dua kalimah syahadah. Hak ni hak berlaku kepada orang yang nak masuk Islam, tertangguh. Kemudian barulah dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nyatalah dia orang Islam. Dapatlah dia bahagian atas dunia. Tetapi sebenarnya dia sudah percaya pada agama sebelum tu lagi, maka dia beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi hukum dunia kafir. Kalau dia mati sebelum tu, jenazahnya jenazah kafir. Orang kafir dia hak uruskan. Ada ni. Hak ni kita boleh tahu apabila orang yang masuk Islam dicerita dia punya sejarah dia. Dia pun cerita, saya sebenarnya sudah yakin pada agama ni lama dah, tetapi oleh kerana lahir di dalam masyarakat, bukan lahir daripada keluarga yang kuat agama kafir tu, bukan dalam kampung dia tak ada seorang pun orang Islam. Jadi dia pun takutlah nak masuk Islam.
Tapi dia punya membaca, bertanya apa semua. Di kampung dia memang tak ada orang Islam. Tapi di sekolah menengah. Kalau menengah tu barulah berkawan dengan orang Islam. Dia kawan dengan orang Islam. Di situ dia timbul minat kepada agama Islam. Dia membaca, dia percaya dah. Bila dia masuk Islam, selepas dia habis sekolah menengah, masuk universiti, mari dia Kuala Lumpur. Barulah dia lari jauh daripada keluarga. Barulah dia mengucap 2 kalimah syahadah. Dia pun ceritalah dia punya latar belakang. Kalau dia percaya pada agama tu sebelum tu lagi, dia beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fatu takdir kalau dia mati sebelum dia menzahirkan mengucap 2 kalimah syahadah, tapi tak matilah ni, orang ni hidup ni cerita ni. Kalau dia mati, makna zahirnya orang kafir. Jenazahnya kafir lah yang uruskan, tapi akhirahnya ahli syurga. Itu je. Islam zahir, iman tak ada, mati tanah kubur Islam, akhirah tak ada habuan. Faham tak ni? Nak beza antara Islam dengan iman. Ni bicara bab iman. Maka inilah orang yang orang mukmin yang sebenar, yang dapat kelepasan daripada azab Allah. Yang dapat kelepasan daripada azab Allah ni, azab Allah yang berkekalan. Mana azab Allah yang berkekalan? Hak nang lapis neraka, hak berkekalan. Hak nang lapis berkekalan tu, dia dapat kelepasan. Pada dapat kelepasan ni, tak kenalah. Bukan kelepasan pun ke? Dia kan cakap dapat kelepasan daripada majikan ke apa? Ke panggil apa tu? Ni kelepasan kenapa? Tak kena azab Allah yang berkekalan. Kena faham situ. Yang dapat kelepasan daripada azab Allah, dapat kelepasan daripada azab Allah yang berkekalan. Nak lepas daripada azab sementara dalam neraka Jahannam, beriman dan beramal soleh. Barulah selamat daripada azab sementara dalam neraka Jahannam. Sementara neraka Jahannam, 1 hari di neraka Jahannam, dunianya tempoh masanya 1000 tahun. Sementara lah tu. Kalau kena 1 hari di neraka Jahannam, 1 hari masa akhirah, kalau masa dunia 1000 tahun. Bukan 1000 hari. 1 hari di neraka, 1 hari di akhirah, bukan 1000 hari di dunia, 1000 tahun. 1000 tahun 300,000 hari lebih tau. Betul tak? 1000 tahun, setahun 300 hari lebih. Mana apa ni? 300,000 hari lebih. 350,000 hari gitu. Itu sementara. Nak lepas daripada azab sementara neraka Jahannam, mukmin yang beramal soleh, allazina yu'minu allazina amanu wa amilus solihat. 2 tu lalu kan? Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat bi anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Beri kabar gembira olehmu ya Muhammad kepada mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, bahawa balasan bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khabar gembira pada siapa ni? Orang yang beriman dan beramal soleh. Ni dapat kelepasan daripada neraka Jahannam. Tapi sebelum nak lepas daripada neraka Jahannam, kena lepas dulu daripada kekal neraka Allah nang lapis. Itu pergi kepada iman. Alladzina amanu. Tapi tak boleh cegah ni 2 ni. Alladzina amanu wa amilus solihat. Alladzina amanu wa amilus solihat. Tak boleh cegah. Tetapi sebelum nak wa amilus solihat, alladzina amanu dahulu. Orang yang beriman, orang yang iman yang sebenar, iman yang sah, i'tiqad yang sebenar, i'tiqad yang sah. Sebab itulah
kita mengaji ilmu tauhid ni, hak di awal kitab kita dahulunya, faedah mengaji ilmu tauhid adalah faedah mengaji ilmu tauhid dapat kemenangan dan beruntung bagi orang tahu pandai dengan dia. Dapat keuntungan, kemenangan yang selama-lamanya. Apa keuntungan dan kemenangan yang selama-lamanya? Syurga Allah Subhanahu wa taala. Wal fauzu bisa'adatil abadiyati. Itu faedah ngaji ilmu tauhid. Dapat kejayaan, kemenangan dengan bahagia yang berkekalan. Apa bahagia berkekalan? Syurga. Syarat syurganya iman. Kemudian syurga ada dua. Syurga direct dengan syurga kemudian. Nak syurga direct, syaratnya amal soleh. Kau dapat syurga direct. Nak dapat syurga, syaratnya iman. Syurga ni ada dua. Ada syurga selalu. Ada syurga kemudian. Kena masuk dalam neraka Jahannam dahulu. Tapi syurga ada juga kemudiannya. Jadi faedah ngaji ilmu tauhid, dapat masuk syurga. Tapi syurganya hak mana? Syurga hak syurga direct. Syurga direct tu pergi kepada Islam dan ihsan, pergi kepada fiqh dan tasawuf, taat zahir dan taat batin. Barulah syurga direct. Kalau zahir derhaka, batin derhaka, neraka Jahannam terlebih dahulu. Tapi kalau ada iman, akhirnya akan ke syurga. Jadi syarat syurga iman. Syarat syurga direct amal soleh. Nak dapat kedudukan yang tinggi dalam syurga, atau pergi pada amal-amal sunat yang banyak. Dia kena letak molek. Kita kena letak gini. Takwa ada 3. Yang pertama, awwalu maratibit taqwa at-taqwa nisyirki. Permulaan takwa terpelihara daripada mensyirikkan Allah dengan bahu beriman. Takwa yang kedua, buat segala kewajipan, tinggal segala perkara yang diharamkan. Takwa nombor 3, buat segala suruhan, wajib sunat. Tinggal segala larang, haram makruh tinggal belaka, khilaful aula, benda hak tak utama pun tinggal, benda haruh yang sia-sia pun tinggal. Ni takwa hak nombor 1. Dia ada 3 peringkat. Takwa permulaan, at-taqwa ni syirki, beriman. Selamat daripada mensyirikkan Allah. Barulah boleh naik takwa nombor 2. Buat hak wajib, tinggal hak diharamkan. Kalau yang pertama takwa ni tak ada, buat hak wajib tu tak terima. Hak wajib selesai kita buat, hak haram selesai kita tinggal. Buat pula hak sunat-sunat. Hak makruh-makruh tinggal. Hak sunat tuan terima ni, kalau wajib kita buat cukup. Dia 3 peringkat. Kemudian takwa peringkat permulaan, terpelihara daripada mensyirikkan Allah. Faedahnya apa? Selamat daripada kekal neraka. Ada ni. Takwa nombor 2, hak wajib buat belaka, hak haram tinggal belaka, selamat daripada neraka Jahannam. Takwa nombor 3, wajib sunat. Barulah cerita bab darjah-darjah dalam syurga Allah hak 7 lapis. Dia kena setangga. Ni duk cerita bab Jannatul Firdaus. Cerita bab Jannatul Firdaus. Syarat nak syurga, syarat nak selamat ada kekal neraka, tak kira-kira pun waktunya. Ni golongan yang tertipu. Takwa yang pertama, at-taqwa ni syirki, terpelihara dia menyekutukan Allah, tak peduli pun. Bak akidah, bak iman, bak tauhid, tak cara pun. Ni golongan-golongan yang tertipu belaka. Ni kalau semayang memang lelah sajalah. Kalau puasa pun lapar saja. Zakat haji habis duit saja. Itu je. Kalau bangun malam pun ngatuk saja je. Tak ada.
Tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tak ada takwa yang permulaan. Di takwa permulaan tu dapat kelepasan daripada kekal neraka Allah, dapat kelepasan daripada kekal azab Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam kitab-kitab tauhid kadang-kadang disebut kita belajar ilmu tauhid untuk selamat daripada kekal neraka. Kita dengar Allah tu je tauhid. Ya. Tu je pun kalau tak ada tu kekal neraka selama-lamanya walaupun sembahyang puasa dak tinggal sekalipun. Tak ada ni. Walaupun akidah yang sesat tu tidak kafir sekalipun. Kalau akidah hak kafir, hak tu memang kekal neraka selama-lamanya. Kalau akidah yang Mu'tazilah, hak tak kafir, hak tak kafir. Qadariyah tak kafir, Jabariyah tak kafir. Hak berpegang perkara jahat bukan qada Allah tak kafir. Tapi ni akidah yang dosa besar. Malaikat catat dosa besar setiap saat. Ada ni. Kemudian amal ibadah kita sembahyang, puasa, zakat, haji, hak wajib ni bukan sunat, Tuhan tidak akan terima. Jadi kalau dosa sepenuhnya, pahala langsung tidak ada, macam mana iman kita? Macam mana kita nak hadapi kematian? Khatimah macam mana? Lucu iman ketika khatimah kekal neraka selama-lamanya wal iazabillah. Itu akidah tak kafir tu, akidah yang dosa besar. Kalau akidah kafir tutup buku awal-awal lah. Kalau akidah tu kafir, sembahyang, puasa wajib diqadakkan kembali. Haji wajib kena pergi Mekah semula. Pergi sebelum tu berapa kali pun tidak akan diterima. Tak ada, tak sah pun waktunya. Kalau hak kafir ijma' ulama. Ini cerita bab kafir batal iman ni. Zahir Islam lah. Jadi belajar tauhid untuk selamat daripada kekal neraka hak nang lapis. Berpegang akidah yang sebenar. Selamat daripada kelepasan daripada azab Allah yang berkekalan. Azab Allah yang berkekalan. Hak nang lapis itulah hak berkekalan neraka tu. Kemudian nak lepas daripada azab neraka jahanam, pekoh dan tasawuf, taat zahir dan taat batin, meninggalkan maksiat zahir dan meninggalkan maksiat batin, maka dapatlah kelepasan daripada neraka jahanam, azab yang sementara, direct syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dapat kelepasan ni dengan kurniaannya, dengan kurniaan Allah Subhanahu wa taala, dengan fadli Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan wajib. Ini bukan wajib di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita biasa sebut masuk syurga dengan fadli, masuk neraka dengan keadilan Allah. Masuk syurga dengan kurniaan Allah, masuk neraka dengan keadilan Allah. Okey, semua dua tu. Gegu dua tu. Masuk syurga dengan kurniaan Allah, masuk neraka dengan keadilan Allah. Faham tak ni? Sebab apa sebut masuk neraka dengan keadilan Allah? Sebab kita ahli sunnah wal jamaah, dia masuk neraka kerana dia kufur. Dia masuk neraka kerana dia buat maksiat. Kufur, neraka Allah nak lapis kekal tu. Buat maksiat, neraka jahanam. Dia masuk neraka Allah yang kekal ke, dia masuk neraka Allah neraka jahanam ke, dengan kekufuran, kejahatan, hak qada Tuhan juga. Batu sandar dengan keadilan. Sebab Mu'tazilah kata kalaulah hak jahat qada Tuhan juga, masuk neraka dizoling Tuhan. Itu Mu'tazilah. Kita tak baik jahat qada qadar Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu kerana kejahatan hak diqadakkan oleh Allah, dia pun masuk neraka. Itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Keadilan ke mana? Sebab orang jahat tu qada Tuhan. Lepas tu Tuhan bubur neraka. Keadilannya kok mana?
Keadilan dapat hak dia. Kau mana dia nak buh mana pun. Dah jadi macam zoling. Zoling ni kena dia barang zoling ni apa? Zoling ni apa? Retoh hak orang pada perkara yang tidak diizinkan. Itu apa panggil zoling. Dah Tuhan retoh manusia ni. Tuhan jadikan manusia, Tuhan retoh, Tuhan takdirkan dia buat jahat, Tuhan masukkan dia neraka, Tuhan retoh hak siapa? Hak dia. Kau mana dia lah nak buh mana pun. Apa nak zolimnya? Keadilan kata je. Berarti saya kata yang dok korek, hei tak nampak keadilan. Jahat tak dia jahat, kerana jahat masuk neraka tu qada Tuhan, tak nampak yang dok korek-korek lah. Nanti muka datu je. Masuk syurga dengan kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita ahli sunnah, Tuhan memasukkan syurga harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu keadilan kurniaan Allah. Mu'tazilah dah, Allah wajib bubuh orang yang beriman ke dalam syurga, atau Mu'tazilah. Tidak, kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Dari segi hukum akal, harus Allah memasukkan orang beriman yang taat ke dalam neraka. Harus dari segi akal. Tapi kita kena ngaji pula dari segi syarak. Tu kena faham situ tu. Harus dari segi akal. Dari segi akal nilai kat mana? Hak dia kan? Dia nak bersyurga, dia bersyurga walaupun orang jahat pun. Dia nak neraka walaupun orang taat pun. Hak dia. Tapi kita tilik kepada janji Al-Quran. Orang yang beriman, beramal soleh, khabar gibir dengan syurga. Tilik pada janji. Masuk syurga tu wajiblah tilik pada janji. Sebab apa? Sebab innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Ta'ala tidak menyalahi janji. Tilik situ. Itu pergi pada hukum syarak dia panggil. Bukan hukum syarak 5 tu. Hukum syarak 5 tadi wajib, sunat, haram aku dia panggil hukum syarak taklifiyah. Itu bicara lain. Itu bicara dalam fiqh, dalam usul fiqh tu. Hukum syarak 3 ni. Wajib syarak, harus syarak, mustahil syarak. Itu kena ngaji suku waktu tu. Itu kena ngaji molek pula tu. Hak wajib syarak. Wajib syarak ni tilik kepada janji. Syarak janji kan? Beriman, beramal soleh syurga. Wajib syarak lah syurga. Syarak kata dah. Orang kafir kekal neraka. Maka kafir wajib kekal neraka. Orang beriman tapi banyak dosa. Orang beriman banyak dosa harus pada syarak. Masuk neraka dulu sementara, ataupun Tuhan pun syurga. Harus. Sebab apa? Sebab Tuhan kata dah. Wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Orang kafir mustahil syarak masuk syurga. Sebab apa? Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah sama sekali tidak akan mengampuni orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir wajib syarak neraka, mustahil syarak syurga. Syarak ni kita tengok pada ayat Al-Quran. Orang mukmin tapi dia derhaka. Wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Dan mengampuni oleh Allah Ta'ala akan dosa selain dia syirik bagi sesiapa yang ia kehendak. Dia tak syirik tapi dia banyak dosa. Tuhan boleh ampun pada siapa yang Tuhan kehendak. Jadi orang mukmin yang derhaka harus syarak syurga direct, harus syarak Tuhan bubuh neraka jahanam terlebih dahulu. Tapi kalau beriman dan beramal soleh, tu wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat bi anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Beri kabar oleh Muhammad Muhammad akan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahawa balasan bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Orang beriman dan beramal soleh wajib syarak syurga. Orang neraka wajib orang kafir wajib syarak neraka, mustahil pada syarak dia masuk syurga. Orang mukmin yang ada dosa harus syarak neraka terlebih dahulu, neraka jahanam, ataupun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dia masuk syurga Allah, masuk direct.
Tu balik pada hukum syarak tu. Tu kita cerita semula lah. Sebab tadi kita hanya sebut berkaitan hukum syarak hak taklifiyah hak 5. Wajib, sunat, haram, haram makruh. Tu hukum syarak taklifiyah tu. Hak ni bicara hukum syarak hak 3. Wajib pada syarak, harus pada syarak, mustahil pada syarak. Dia sama dengan hukum akal 3 juga. Hukum adah 3 juga. Wajib, mustahil, harus akal. Wajib, mustahil, harus adah. Wajib, mustahil, harus syarak. Ada. Tapi bukan hukum 5 tu. Bukan wajib, sunat, harus, haram, makruh, bukan. Hak wajib hukum syarak 3 ni tilik pada ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran kata mana? Orang beriman, beramal soleh, Tuhan nak buh mana? Tuhan janji dah syurga, wajib syurga. Orang kafir tu tetap kekal neraka, maka kafir wajib neraka. Orang yang beriman tapi derhaka kepada Allah, harus Allah Ta'ala masukkan neraka terlebih dahulu, ataupun Allah Ta'ala ampuni, Allah Ta'ala masukkan ke syurga direct. Jadi orang mukmin yang derhaka harus syarak neraka dahulu ataupun direct kepada syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Warna kita boleh bagi molek dah tu. Kalau tak kita minggu depan pula kita bagi semula. Ada ni hak kata tadi dengan kurniaan bukan wajib, itu tilik pada akal. Tilik pada akal warna. Kalau wajib ni Tuhan jadi terikat pula kan. Tu tilik akal. Mana harus pada akal. Allah Ta'ala masukkan orang mukmin ke neraka, Allah masukkan orang kafir ke syurga. Itu hukum akal semata-mata. Tilik pada kekuasaan Allah hak dia belaka, tapi tilik pada janji Allah di dalam ayat Al-Quran. Maka janji Allah dalam Al-Quran itulah qada Allah pada azal. Tilik pada qada Allah pada azal pula, itu yang akan berlaku. Orang mukmin yang soleh syurga direct. Orang kafir kekal neraka selama-lamanya. Orang mukmin yang derhaka ada masuk neraka dahulu, ada syurga direct. Bila Quran cerita seumpama, itulah hak qada azali. Yang akan berlaku hanyalah perkara yang qada azali. Mana qada azali? Hak terkandung di dalam ayat Al-Quran. Hak janji dalam Al-Quran mustahil Allah menyalahi, dan apa yang janji dalam Al-Quran itulah qada azali. Selesai hak tajuk kita I'tiqad yang sebenar. Kita masuk minggu ketiga dah ni. Baca pati paridah saja. Hidayatus salikin jangan siapa ke hilang. Sifat molek lah. Cuma oleh kerana kita nak fokus ni, jadi kita fokus ni dulu. Fokus molek ni. Ada ni. Hidayatus salikin pun tauhid juga pun sekarang ni. Jadi tauhid Hidayatus Salikin insya-Allah akan baca cepatlah. Sebab kita nak masuk fiqh dalam kitab Hidayatus Salikin. Habis fiqh Hidayatus Salikin dia masuk pula kepada tasawuf. Kemudian tajuk di bawah ni iradah, suruh, redha dan ilmu. Ni satu perkara pula ni. Ni iradah, kehendak Allah. Suruh, suruhan Allah. Redha, redha Allah. Ilmu Allah. Ni 4 perkara ni. Ahli sunnah wal jamaahnya macam mana 4 perkara ni. Hak ni pun kalau tak faham molek, hak ni pun boleh salah. Ni kitab Pati Paridah. Ambil molek, jadikan panduan molek, bukan ngaji saja, telaah kitab ni. Baca sama-sama hak ada dalam kitab Pati Paridah. Bukan pegangan kita clear, untuk kita boleh cerita. Boleh khabar kepada anak cucu kita hak akidah ahli sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna fasabiqin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.